Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu kembali dalam siaran Malaysia hari ini di hari Rabu 14 Disember 2022. Bersama saya Hazrina Kasim dan juga Nas Messi. You can call me Nas Messi. Dengan rambut Messi saya yang terbaru ni. Tapi tak ada warna biru-biru putih je kat sini. Itu saja. Masih sedang menghayati kemenangan Argentina melawan Croatia separuh akhir Piala Dunia 2022. Yes, Messi akan menjadi pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman, insya-Allah. Wah, tapi sejujurnya saya nak cakap saya dah sokong Maghribi tau. Oh, dah sokong Maghribi? Ya. Tiba-tiba tukar fikiran gitu. Tapi betul lah bila kita lihat negara Morocco ataupun Maghribi ini yang telah orang kata memecahkan ekspektasi semua peminat-peminat bola sepak di dunia yang melayakkan diri. Kita tengok pada pagi esok ya, pukul 3 pagi, siapakah yang akan melangkah ke final Piala Dunia 2022, Perancis ataupun Maghribi. Argentina telah pun melayakkan diri ke final dengan kemenangan 3-0 menentang Croatia. Jadi di sini kita ada resultnya di sini. Tu dia. Messi juga bakal menyamai rekod Lothar Matthäus, iaitu Lothar Matthäus ni merupakan dulu-dululah dia kata kapten pasukan Germany yang hebat dan telah bermain 25 permainan di Piala Dunia 2022, pemegang rekod. Jadi sekarang Lionel Messi dah main 25 perlawanan. Satu lagi perlawanan final ini dia akan menjadi yang paling unggul, 26 perlawanan di Piala Dunia. Okey, baiklah. Itu kisah tentang World Cup yang kita dah tahu perjalanannya. Pastinya Argentina sudah pun menempatkan diri untuk layak ke final. Kita nak menantikan antara Perancis maupun Maghribi. Jadi macam mana? Rina menyokong Maghribi lah ni kan? Dah tentu. Dah tentu ya. Takbir sekali. Okay. Baiklah, tapi sambil tu kami nak bawakan juga pemerhatian anda memandangkan sekarang ini musim cuti sekolah. Pastinya anda ada pelbagai perancangan bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Jom kita tengok cuaca seluruh negara pada hari ini. Dan di Kuala Lumpur, kawasan Semenanjung Malaysia, wow, nampaknya hujan di sebelah pagi. Macam mana keadaan di luar sana? Di Kuching semuanya alhamdulillah everything is sunny, termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Kanga dijangkakan hujan pada pukul 10 pagi dan juga Petaling Jaya. Macam mana keadaan anda di luar sana? Kalau kita nampak hujan dan tengah rendah naik, ada amaran juga ya. Kalau kita lihat ada amaran ribut petir, tiada amaran ribut petir. Baru saja diupdate di sini. Kalau tadi pagi sebenarnya dah ada beberapa negeri yang mengalami terdapat amaran ribut petir. Tetapi jom kita tengok hujan lebat yang berterusan ini. Amarannya di Pahang, iaitu terutamanya di daerah Pekan dan Romping. Johor pula di Mersing dan amaran waspada pula di Kuantan dan Bera, di Segamat, Kluang juga Kota Tinggi. Untuk daerah dan juga kawasan ini, kita mengharapkan bagi mereka yang tinggal di kawasan ini pastinya perlu sentiasa berwaspada dengan situasi cuaca semasa. Terutama bayangkan kalau kita nak pergi orang kata bercuti dan sebagainya, tiba-tiba hujan lebat melanda. Jadi habislah semua plan kita. Sediakan payung sebelum hujan. Bercerita tentang sediakan payung sebelum hujan, kita nak membawakan fokus anda kepada suatu isu yang saya tak sangka akan terjadi begini tentang kehidupan liar kita yang semakin meruncing, di mana mereka semakin mendekati kawasan ataupun masyarakat ataupun komuniti kawasan pedalaman. Okey, ini sebenarnya apa yang ingin Nas sampaikan berkenaan dengan rentetan wanita orang asli mati dipijak gajah pada minggu lalu, dan ianya berlaku di perkampungan Simoy Baru Pos Betau dekat Kuala Lipis. Dan kita faham ini menjadi kerisauan dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya mereka yang berada di penempatan berdekatan dengan kawasan hutan ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, bagaimana kita ingin mencarikan satu penyelesaian untuk memastikan hidupan liar, contohnya gajah ini, tidak pupus. Satu soalan untuk penonton kita sebelum kita ke bingkisan kita atau diskusi kita. Adakah rakyat Malaysia melakukan secukupnya untuk memelihara haiwan liar di Malaysia? Jadi kita saksikan laporan ini tentang kepupusan populasi gajah di Malaysia. Silakan. Kebelakangan ini, kes haiwan liar yang muncul sama ada secara terserempak atau terjumpa semakin banyak dipaparkan di akhbar-akhbar utama. Pada 8 Oktober lalu, sekumpulan gajah liar ditemukan melintas jalan dan mendaki sebuah bukit di Jalan Tasik Kenyih, Hulu Terengganu, Terengganu.
Sebanyak 14 ekor gajah lalu di laluan berkenaan memandangkan lokasi tersebut merupakan kawasan habitat gajah liar. Menurut sumber, gajah tersebut bertindak mendaki bukit sebagai petanda akan berlakunya banjir. Selain mengancam nyawa, gajah juga dikatakan mengganggu aktiviti pertanian. Pada 15 Jun lalu, warga emas antara 7 pekebun yang mendakwa mengalami kerugian berikutan kebun yang diusahakan di Bukit Tinggi Kampung Teres Kuala Berang, Terengganu, rosak akibat diceroboh sekumpulan gajah liar. Menurut salah seorang pekebun, Muhammad Deraman, ini kali pertama gajah menceroboh kebun buah-buahan dan merosakkan tanaman, nanas, pisang, ubi kayu dan kelapa sawit di kawasan seluas 2 hektar. Kira-kira 50 penduduk kampung Gua Air dan pekerja ladang Sungai Terah berada dalam ketakutan susulan kemunculan seekor harimau belang dewasa di ladang sawit. Difahamkan beberapa hari sebelum kejadian, seorang pekerja ladang sawit menemui bangkai lembu dan seekor khinzir dewasa dipercayai dibaham haiwan liar. Tular baru-baru ini di Lahad Datu Sabah, seorang lelaki parah ketika cuba menyelamatkan anaknya yang disambar buaya. Tetapi kanak-kanak berkenaan hilang dilarikan reptilia tersebut. Difahamkan dua beranak itu dipercayai diserang buaya ketika mendayung sampan. Bapa mangsa cedera parah di beberapa bahagian badan dan kepala akibat gigitan buaya. 2 hari lepas, seekor buaya berada di atas jalan di Jalan Air Hitam di Kampung Seri Damai Kuantan, Pahang. Kejadian itu menggemparkan penduduk sekitar kerana setiap kali hujan dan air melimpah ke atas jalan, buaya kerap berlegar, namun difahamkan kawasan tersebut merupakan kawasan habitat buaya. Apakah tindakan kita sebagai orang awam apabila melihat haiwan-haiwan liar ini muncul di kawasan terbuka? Bayangkan Rina, kalau kita tengah bawa kereta malam-malam, tiba-tiba buaya muncul kat tengah jalan, 3 depa panjang dia. Terperanjat satu hal. Tapi apa yang berungsingkan kita, macam mana ini boleh berlaku? Kenapa haiwan-haiwan liar ini semakin muncul bukan saja di kawasan pedalamannya, di lebuh raya, di kawasan penempatan yang padat dengan orang. Satu lagi, Nas, mungkin juga kita hari ini nak memberi pemahaman kepada penonton-penonton kita, apa yang boleh anda lakukan jika berdepan dengan situasi ini? Cemas, sangat cemas. Jadi bersama kita adalah Encik Salman Haji Sa'man, pengarah Pegawai Pakar Bidang Khusus SME Proboscidae, pengarah bahagian kawasan perlindungan Jabatan Perkhidmatan. Terima kasih kerana bersama kita, dan juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Wong Ipin, penyelidik utama pengurusan dan ekologi Gajah Malaysia atau MEME. MEME. Betul-betul. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kita di pagi ini. Okey, menyentuh tentang topik yang kita ingin bawakan berkenaan dengan isu gajah dan haiwan liar. Sebagai mukadimahnya, mungkin kita nak tahulah terlebih dahulu kan berkenaan dengan haiwan terutamanya gajah ini yang dikatakan semakin pupus. Pastinya kita mulakan dengan Cik Salman terlebih dahululah. Apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton tentang gajah yang ada di negara kita ini? Sebab jika difahamkan 3 tahun lalu ada satu laporan media menyatakan di Selangor dah tak ada lagi gajah. Malah di Negeri Sembilan yang dahulunya banyak, hanya tinggal kurang daripada 5 ekor. Bagaimana mungkin dari segi habitat mereka ini? Okey, terima kasih. Berkaitan dengan populasi gajah di seluruh Malaysia ni, anggaran terakhir yang kita buat tahun 2011 dulu, dalam 1,200 ke 1,400 ekor lah. Jadi nak katakan pupus tu mungkin belum sampai tahap kita akan pupus lah. Kalau kita ikutkan laporan-laporan yang kita terima dan juga pemantauan yang kita buat menggunakan drone dan sebagainya, bilangan gajah di seluruh Malaysia ni masih dalam bilangan yang stabil. Dan sekarang ni apa isu sekarang ni berlaku adalah konflik antara manusia dan gajah. Disebabkan perkongsian habitat. Mana gajah memerlukan habitat yang sama dengan manusia juga. Jadi konsep kita sekarang ni, kita cuba mewujudkan satu coexistence, maknanya keberadaan bersama dengan gajah tersebut. Jadi kita cuba terapkan nilai-nilai supaya penduduk ataupun masyarakat yang berada di habitat gajah ni boleh menerima kehadiran gajah di kawasan mereka lah. Dan kita juga menasihatkan mereka agar menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh menghalang berlakunya kes-kes yang berlaku
seperti minggu lepas. Jadi apa yang saya nampak sekarang ini bukan kata kita tak pernah dengar atau kita tak pernah membaca tentang insiden-insiden seperti ini, tapi saya tak tahu teknologi semakin maju ke ataupun gajah semakin banyak atau hidupan liar semakin banyak ke, tapi lebih kerap kita dengar insiden-insiden seperti ini. Pendapat doktor? Sebenarnya sebab bilangan populasi semakin banyak dan kalau manusia ataupun manusia populasi manusia ya. Manusia, bilangan populasi manusia semakin banyak dan dari segi infrastruktur pembinaan jalan raya dan sebagainya pun semakin banyak. Jadi apabila terdapat infrastruktur seperti ini, dia membawa manusia lebih dekat kepada kehidupan liar dan juga mungkin kehidupan liar tu sukar untuk menyerbang dari satu dia nak cross dari satu hutan ke hutan yang lain tu dia mungkin menghadapi masalah lah dan semua perkara ini boleh menyebabkan lebih banyak pertumbungan di antara manusia dengan hidupan liar. Itu yang disentuh oleh Cik Salman sebentar tadi, konflik gajah dan manusia ini, dan pastinya ia memberi kebimbangan, apatah lagi bila muncul insiden minggu lepas itu. Sekurang-kurangnya kita mahukan perbincangan hari ini memberi satu pengetahuan, kesedaran kepada masyarakat kita. Bagaimana sebenarnya daripada pihak perhilitan sendiri dalam usaha untuk memastikan kebersamaan antara hidupan liar dan manusia yang tinggal di kawasan penempatan yang sama ini? Okey, satu perkara yang saya nak sebutkan di sini bahawa konservasi gajah atau pengurusan gajah ni adalah tanggungjawab semua pihak sebenarnya. Tetapi seringkali mereka apabila isu-isu wildlife ataupun gajah terutamanya akan merujuk pada Jabatan Perhilitan. Sebenarnya kita kena tengok punca dia. Pasal apa benda itu berlaku. Jabatan Perhilitan ni hanya bertindak berdasarkan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi punca dia itu banyak faktor yang kita perlu fikirkanlah. Antaranya pembukaan habitat, cara pengurusan pertanian, penempatan dan sebagainya. Jadi untuk makluman, perkara ini perlu digembling bersama dengan agensi-agensi yang lain juga. Seperti JAKWA, Jabatan Pertanian, Kerajaan Negeri dan sebagainya, Jabatan Perhutanan. Kerana apa? Dalam konsep coexistence itu sendiri, tidak bermaksud tidak berlakunya konflik. Konflik itu tetap berlaku. Tetapi kita kena mengambil kira bahawa setiap pembangunan yang dijalankan perlu memikirkan kehadiran gajah di kawasan tersebut. Sebagai contoh, apabila kita nak membuka kawasan, kita perlu wujudkan koridor untuk gajah itu lalu. Supaya dia tidak mengganggu kepada penduduk kampung. Ataupun kalau kita nak buka ladang sawit contohnya. Macam Perhilitan, kita tidak menghalang pembangunan. Tetapi perlu diseimbangkan dengan keperluan hidupan liar yang ada di situ. Contohnya membuat pagar elektrik, membuatkan koridor, membuatkan kawasan untuk gajah itu makan dan sebagainya. Jadi itu yang sekarang ni kita cuba nak menerapkan bahawa pengurusan hidupan liar ni secara umumnya perlu pelibatan semua pihak. Bukan hanya kepada Jabatan Perhilitan. Walaupun dalam Akta 716 itu menyatakan hidupan liar ni di bawah Jabatan Perhilitan. Tetapi secara keseluruhannya pelibatan semua pihak itu penting. Disebabkan habitat itu bukan berada di bawah kuasa Jabatan Perhilitan. Dia berada di bawah kuasa kerajaan negeri contohnya. Tanggungjawab bersama maksudnya itu. Jadi apabila membangun kawasan perlu memikirkan tentang hidupan liar di kawasan yang berkenaan. Jadi perlu berlaku penggemblengan usaha antara setiap agensi yang terlibat. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah juga dari segi birokrasi dan sebagainya. Tapi birokrasi atau tidak, haiwan-haiwan liar kita yang terancam dan juga populasi manusia. Jadi di sini bukan saja gajah ya. Saya ini sebenarnya pencinta alam. Kalau kita tengok jata negara kita, ada 2 ekor harimau yang gagah perkasa. Dari dalam 50 tahun yang lalu ada lebih dari 5,000 ekor di hutan belantara kita. Dan sekarang saya dengar hanya 130 ekor saja. Adakah ini benar, doktor? Dan apakah menjadi puncanya? Adakah ia sekadar habitat sahaja ataupun lebih daripada itu? Sebenarnya banyak punca ya mengapa hidupan liar kita semakin berkurangan. Kehilangan habitat adalah salah satu. Lagi satu ialah pemburuan haram. Apabila kita ada jalan raya, banyak jalan akses, lebih senang untuk pemburu-pemburu haram ni masuk ke dalam kawasan hutan untuk memburu. Dan semua perkara ini boleh menyebabkan pengurangan hidupan liar. Jadi memang dari segi pengurusan hidupan liar ni tidak mudah ya. Saya pernah tengok sangat rumit pasukan pelitang pergi ronda dan sebagainya. Memang sangat sukar mencabar. Tapi dari segi katakan penglibatanlah stakeholder dalam
pemegang taruh dalam pengurusan konservasi. Di Malaysia juga saya rasa adalah tanda-tanda yang positif sebab semakin banyak orang mereka berminat dan mereka ingin membantu. Jadi bagaimana kita nak bawa semualah pemegang taruh itu bersama untuk berbincang bersama dan merancang apa rupa bentuk koexisten dan kewujudan bersama. Masih ada harapan tak? Saya seorang yang positif lah. Saya kata masih ada harapan untuk koexistence. Tapi perlu usaha bersamalah. Perlu ada perancangan yang teliti. Harus lakukan sekarang. Ya, bermula sekarang. Betul-betul. Okey, baik. Kita nak bawakan sedikit laporan. Ini rentetan daripada wanita orang asli yang mati dipijak gajah. Kita dah mendapatkan pandangan daripada Tok Batil, suami berserta penduduk kampung yang berada pada waktu itu. Kita saksikan. Silakan. Gajah merupakan mamalia terbesar di darat dan hidup secara berkumpulan. Kumpulan gajah mempunyai hubungan sosial yang unik. Namun begitu, gajah mula diancam kepupusan dan telah disenaraikan oleh IUCN Red Data Book sebagai spesies terancam. Ini membawa pelbagai faktor termasuk pemburuan haram, pembalakan, kemalangan yang melibatkan gajah serta konflik antara manusia dengan gajah. Pos Betau adalah salah satu kawasan penempatan semula orang asli yang terletak di Kuala Lipis, Pahang. Perkampungan ini melibatkan beberapa buah kampung, antaranya Kampung Simoy Lama dan Baru, Kampung Sikai dan Kampung Jerangkang. Minggu lalu, suasana sepi di Kampung Simoy Baru digemparkan dengan berita kematian seorang ibu akibat serangan gajah liar. Ibu malang itu, Wak Angkat Yok Tong, 39 tahun, dipercayai mati akibat dipijak gajah yang menyerang rumah mereka. Kejadian sekitar jam 3 pagi itu berlaku selepas sekumpulan gajah liar masuk ke kampung berkenaan. Gajah-gajah itu dikatakan keluar dari kawasan hutan yang berada tidak jauh daripada perkampungan itu. Ketika kejadian, mangsa bersama suami, 7 anak mereka serta beberapa orang saudara sedang nyenyak tidur. Menurut suami mangsa, serangan gajah itu menyebabkan rumahnya bergegar dengan kuat. Dinding buluh rumah pula habis dirobek dan hampir pecah. Saya tidur tak sedar, lepas tu ada bunyi anjing, lepas tu dikeluar dari sini, dirompakkan rumah saya tu. Lepas tu saya bangun, lepas tu bini saya bangun, buka pintu tu, dia tengok gajah dari sini pula. Setelah keadaan reda, mereka sekeluarga berkumpul semula di kawasan rumah dan Nasir mula menyedari ketiadaan isterinya. Dengan bantuan penduduk kampung, mereka keluar mencari mangsa. Mayat Wak Angkat Yok Tong dijumpai dalam keadaan tertiarap dalam kebun pisang di sebelah rumah berkenaan. Menurut Ketua Kampung Batin Bahpo Saleh, ini adalah kejadian pertama serangan gajah yang meragut nyawa di Kampung Simoy sejak ditubuhkan pada awal tahun 1980. Ada dah, kalau nak ikut banyak kali dah, beberapa tahun yang lepas. Kalau ikut pun masa tu gajah yang datang pun cuma tepi kebun je lah. Kira inilah kali pertama gajah sampai datang ke kampung. Sampailah terjadi macam cerita yang sekarang kita dengar ni, yang kita tahu sekarang ni. Hingga melibatkan nyawa. Selain Kampung Semai Baru, kumpulan gajah liar berkenaan turut menyerang beberapa buah rumah di Kampung Cikai yang terletak bersebelahan. Pemilik rumah ini, Jamil Danam, berkata, sekumpulan gajah datang memusnahkan kediamannya sehari sebelum berlakunya serangan maut di Kampung Simoy Baru. Tambah bekas anggota pasukan gerakan AMPI di RM ini, gajah berkenaan sebelum itu telah merosakkan rumah sepupunya dan juga rumah ketua kampung. Okey, masa gajah datang dia serang rumah ni, kebun-kebun saya, pagi hari Isnin tu saya suruh anak saya buka atap dinding yang mana yang gajah dia tak rubuh, yang dah tak serang, saya suruh dia buka, kami bawa balik buat rumah baru ke Kampung Jerangkak.
Seorang daripada mereka turut memaklumkan terdapat sekumpulan gajah berada di kebunnya pada hari yang sama. Namun peristiwa yang menimpa keluarga Nasir ini menyebabkan mereka takut untuk meninjau kebun berkenaan. Pihak Perhilitan dan Jabatan Perhutanan telah memasuki kawasan berkenaan, dipercayai bagi mengesan gajah-gajah tersebut dan memastikan tragedi hitam itu tidak berulang. Diharapkan ada tindakan susulan dan seterusnya dapat memberi keyakinan kepada penduduk setempat untuk mereka melakukan rutin harian seperti biasa. Jadi bila kita cuba cakna laporan seperti ini, kan saya sebersalah ya Rina. Jadi salah siapa sebenarnya? Kita tahu ada kehilangan nyawa, tapi kita nak salahkan gajah yang hanya ingin melalui kehidupannya. Itu menjadi tanda tanya di sini. Kita nak tahu apa punca berlakunya situasi ini. Semuanya di Malaysia Hari Ini seketika nanti. Baik, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini. Pastinya ketika ini kita sedang membincangkan isu berkenaan dengan situasi yang berlaku ketika ini yang menjadi kegusaran dalam kalangan mereka yang berada di penempatan bersama dengan habitat liar seperti gajah ini. Dan bersama-sama kita masih berdiskusi dengan Encik Salman Haji Saban dan juga Profesor Madya Dr. Wong Ipin. Jadi kita baru saja melihat perihal kumpulan orang asli ini yang telah diserang 9 orang di dalam satu pondok di mana gajah-gajah tersebut telah merobek dindingnya dan menceroboh dan bertempiaranlah semuanya berlari. Tapi malangnya ada juga kematian yang telah berlaku. Jadi dalam situasi seperti ini, saya tak tahulah bila saya akan berada di hutan Kuala Lipis ni dan tiba-tiba diserang gajah, tapi bila berlaku apa yang sebenarnya harus dilakukan? Protokolnya macam mana? Sebenarnya sukar kalau mereka masih tidur dan diserang gajah tu memang sukar. Kalau boleh selalunya kita syorkan ada sistem amaran awal lah. Tapi memang kita sekarang masih tak ada teknologi yang boleh pasang sistem amaran awal di kawasan yang luas. Tapi biasanya mereka guna seperti tin-tin ke. Jadi bila gajah lalu dia boleh buat bunyi dan kejutkan penduduk mereka lah supaya boleh bangun. Kalau mereka duduk bersama dalam satu kampung, mungkin ambil giliran untuk berjaga malam. Kalau kawasan tu selalu ada gajah. Jadi itulah yang selalunya taktik yang digunakanlah ya untuk meningkatkan keselamatan. Tetapi memang ada usaha sekarang lah kita cuba buat teknologi untuk boleh mengesan kehadiran gajah dan hantar alert lah kepada mungkin pemegang telefon ke dan sebagainya. Tapi kita masihlah perlukan lebih banyak orang untuk berminat untuk menceburi bidang ini, untuk tingkatkan lagi teknologi ini supaya murah dan senang digunakan oleh penduduk. Ada cara yang konvensional dan juga teknologi terkini yang masih lagi memerlukan usaha ramai pihak. Tetapi kalau kita imbas sedikit, Cik Salman, berkenaan dengan situasi yang berlaku di Kuala Lipis ini, apakah sebenarnya punca yang menyebabkan? Sebab kalau kita lihat satu rumah saja yang ada di kawasan itu, mungkin ada ataupun yang menjadi punca kepada haiwan ataupun habitat liar ini datang di kawasan penempatan tersebut. Bau dia sedap ke? Ada makanan sedap ke? Macam mana? Okey, untuk makluman, saya nak bagi makluman awal. Simoy baru, Simoy lama, Pos Betau ni berada dalam hutan simpan Ulu Jelai. Hutan simpan Ulu Jelai ini merupakan habitat utama gajah di Negeri Pahang selain pada Taman Negeri Pahang. Jadi bermaksud penempatan ini berada di dalam habitat gajah. Okey. Apabila siasatan lanjut kita jalankan, apabila kita terbangkan drone dan sebagainya, kita dapati bahawa kebanyakan kawasan ni sistem pertanian dia tidak berkelompok. Itu satu. Jadi masing-masing buka kawasan dan pasal tu pihak kerajaan pun agak sukar untuk memantau dan sebagainya. Dan juga kalau ada kebun pun tidak dibersihkan. Kemudian ada rumah-rumah yang berlaku ni yang rumah kena roboh, yang kena serang sebagainya ni. Apabila kita siasat, dia terpencil daripada komplek ataupun kawasan perumahan yang telah didirikan oleh pihak Jaguar. Dan dia buat rumah sendirilah, asing kan daripada yang lain. Jadi kawasan yang berlaku ni merupakan kawasan laluan gajah. Apabila kita siasat, saya sendiri betul-betul padang tengok siasat, memang kesan gajah lalu banyak
Tai-tai gajah pun ada situ. Rumah dia ada kat situ. Jadi yalah benda ni dah nak apa kan? Kan. Jadi antara itulah sebab-sebab mengapa kejadian seperti ini berlaku. Yang saya pelik ni apa tu bila kita dapati insiden seperti inilah. Macam mana kalau kita nak cuba mencegah, macam mana saya nak cerita ni? Kalau Rina boleh tolong saya sikit. Jadi dari segi mungkin pendekatan yang terbaik. Pendekatannya, apa yang Encik Salma pernah sebut adalah koridor. Mereka bermigrasi. Doktor pun telah bercakap begitu ya. Jadi kita harus wujudkan koridor. Jadi mereka memang tidak duduk setempat. Kalau kawasan hutan simpan ni, dia nak ke kawasan hutan simpan, kononnya ada makanan sedap kat sana. Dia tak dapat sampai ke sana. Jadi kita wujudkan koridor. Adakah itu sukar atau bagaimana? Macam mana pendekatan dia? Pembinaan koridor ataupun laluan gajah ini adalah salah satu kaedah untuk mengurangkan konflik sebenarnya. Dan kalau kita tengok keramik kes ni lah, kes ni di Simoy Baru ni, dia sebenarnya kalau kita tengok ada satu projek nak tanam pokok getah. Tetapi mungkin disebabkan beberapa faktor dia terbengkalai dan terbiar. Dan kawasan itu telah ditumbuhi dengan pokok-pokok buluh banyak. Jadi buluh, pisang, hutan dan sebagainya tepus dia makanan gajah. Jadi maksudnya tu kawasan kampung ni dikeliling tu penuh dengan makanan gajah. Dan orang kampung pun tanam pokok pisang. Pun memang favourite gajah. Apa lagi jadi tu saya kata dia pertanian ni boleh buat, tetapi secara berkelompok dan juga agensi-agensi yang berkenaan boleh bantu di segi mitigasi. Contohnya buat parit gajah, pagar elektrik gajah dan sebagainya. Cuma mungkin benda tu belum sampai tahap lagi lah nak memberikan sumbangan macam tu lah kan. Tetapi maknanya perkara ini, untuk malam semalam pun saya baru balik meeting daripada Pahang dengan agensi-agensi yang berkenaan, Jakwa, Jawatanhutan, Pertanian, Kerajaan Negeri sebagainya. Antara apa yang kita cadangkan supaya perkara ini dilihat secara menyeluruh. Bukan hanya kes ini saja. Maknanya setiap isu yang berlaku di kampung asli ini bukan hanya di Pahang sebenarnya. Di Pahang, di Kelantan, di Perak, isunya lebih kurang sama. Pasal masyarakat asli di kampung ni di dalam hutan, di dalam habitat gajah. Jadi pengurusan secara lebih holistik perlu diambil kira lah. Itu yang saya sebut mula tadi tu. Pelibatan semua pihak, bukan hanya pada jawatan perhentian. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini bukan fokusnya kepada haiwan liar gajah saja, tetapi haiwan-haiwan yang lain. Beruang, harimau sebagainya. Betul. Dan yang pastinya juga dalam situasi ini kita perlu menerbitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai pendapatan berdekatan dengan habitat liar ini. Apa mungkin saranan untuk kita berikan kepada penonton kita bagi pemahaman dan kesedaran mereka? Buat pakar kita. Sebenarnya projek Management Ecology of Malaysian Elephants, kita ada buat satu rancangan lah bersama dengan pihak pertanian, plantation lah, ladang-ladang yang besar. Kita harap tahun depan mungkin kita dapat kembangkan projek ini kepada penduduk orang asli jugalah. Buat masa ni kita telah bekerjasama dengan pihak peladangan untuk buat protokol-protokol meningkatkan keselamatan, sebab kalau pekerja ke ladang mungkin ada keberangkalian untuk bertembung dengan gajah. Jadi kita ada protokol-protokol yang apa yang perlu dibuat dan sebagainya lah. So kita dah buatkan poster untuk diedarkan kepada pihak peladangan. Dan poster ni boleh didapati dalam website lah. Kita kongsikan bersama. Memang kita cuba kita minta semua pihak untuk kerjasama dan kita beri ceramah dan sebagainya, tapi rasa memang tak cukup ya. Kita perlu bantuan daripada pihak media untuk mewawarkan maklumat ini kepada pihak orang ramai. Jadi kitalah juga antara pihak-pihaknya yang harus menggambling tenaga bersama dengan persatuan dan juga bersama dengan perkhidmatan. Jadi untuk Jabatan Perkhidmatan pula mungkin kita nak gulungkan perbincangan kita di sini. Jadi pendapat daripada Jabatan Perkhidmatan. Silakan. Okey, saya berpandangan bahawa macam saya sebut mula, saya still dengan tu. Maknanya pengurusan konservasi hidupan liar ni bukan hanya gajah, perlu melibatkan semua pihak. Disebabkan habitat dia itu bukan di bawah bidang konservasi hidupan di pihak yang lain. Dan juga aktiviti manusia yang berlaku, pertanian, pembalakan dan sebagainya, pelumbungan sebagainya, melibatkan agensi-agensi yang lain juga. Jadi maksudnya perlu ada keseragaman, penyelarasan aktiviti dan sebagainya. Dan saya berpandangan bahawa jika ada apa-apa program pembangunan tanah dan sebagainya,
perlulah melibatkan pihak jawatan pendidikan supaya kita dapat memberikan khidmat nasihat teknikal dan pandangan sebagainya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, jangan kita usik gajah-gajah yang ada di hutan tu. Saya tahu kadang-kadang bila ada insiden sini, kadang-kadang perasaan marah tu timbul. Kita tangkap gajah ni, kita tembak dia dan sebagainya. Tapi ia takkan menyelesaikan masalah habitat mereka. Jadi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi, kitalah yang diberi tanggungjawab untuk menjaga flora dan fauna negara kita. Yang paling penting, anda boleh buat aduan terus ke Jabatan Perkhidmatan. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Cik Salman dan juga Dr. Wong Ipin bersama kita hari ini berkongsi tentang ilmu yang bermanfaat ini. Teruskan usaha anda. Kita insya-Allah sebagai rakyat Malaysia akan usahakan bersama-sama dan kita akan berehat seketika dan selepas ini usaha Beras Faizah untuk membantu rakyat Malaysia bersama tabung TV3 bersamamu. Semuanya selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kita nak bercerita tentang program Bersamamu yang merupakan sebuah rancangan realiti TV3 yang memaparkan kisah-kisah insan yang memerlukan bantuan, bagaimana mereka mendepani cabaran hidup yang penuh liku-liku ini. Dan yang pastinya juga sejak penubuhannya pada tahun 2005, tabung Bersamamu TV3 telah menggalakkan penyertaan dan juga sumbangan dalam kalangan masyarakat untuk sama-sama membantu insan yang memerlukan. Dan hari ini tabung Bersamamu TV3 dalam lingkungan Tabung Kemanusiaan Media Prima NSTP MPN HF terus menyalurkan bantuan kewangan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Dan pada tahun 2021, iaitu tahun lepas, kami telah meneruskan usaha memaparkan kesusahan mereka yang terkesan dan memberikan bantuan dalam bentuk kewangan maupun perubatan kepada 225 keluarga. Dan hari ini bertuahnya Malaysia hari ini kerana dapat bersama dengan saya percaya siapa yang tak kenal dengan Puan Hajah Faizah Bahumin Said Ahmad merupakan pengarah urusannya, juga bersama kita Puan Jadwa Abu Bakar, pengurus kanan Cawangan Tengah. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasa berbesar hati dapat bersama hari ini dengan Puan Hajah Umi dan mungkin boleh kongsikanlah sedikit. Pasti ramai nak tahu tentang keadaan kesihatan sekarang. Masih lagi aktif tak ke pejabat untuk uruskan perniagaan? Masih hari-hari saya pergi ofis. Alhamdulillah. Hari-hari. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari segi kesihatan macam mana? Kalau dah boleh hari-hari ke ofis ni pastinya bersemangat kan untuk membantu mereka yang lain? Alhamdulillah. Memang hari-hari saya pergi ofis. Lepas tu kalau ada masa lapang, kalau ada program luar bersamamu yang dekat pun, kalau saya free saya pergi. Okey, alhamdulillah. Nampak okey, alhamdulillah lah. Nampak ceria saja Puan Hajah. Saya memang tak ada penyakit yang kronik lah, macam kencing manis ke darah tinggi. Alhamdulillah lah. Sakit lutut tu biasalah. Tapi mungkin ketika ini bagi mereka yang menonton nak tahu jugalah apa rahsia istimewanya yang sampai boleh bertahan hari ini, tak ada sebarang penyakit kronik, nampak lebih orang kata sihat, muka segar, ceria. Nak tahu sedikit rahsia boleh? Boleh. Rahsianya tu semayang, jangan tinggal solat. Itu saja. Salat. Lepas tu kalau boleh puasa. Puasa Isnin dan Khamis. Puasa sunat. Puasa sunat. Jadi untuk kita sihatlah. Kalau kita sentiasa makan aja, perut tu tak rehat. Bila kita puasa, bagi dia rehat sikit. Betul. Okey, itu rahsia yang perlu kita ambil untuk kita dapat bagaimana kesihatan Puan Hajah ketika ini. Alhamdulillah, sihat. Kita nak tahu juga tentang perkembangan tentang syarikat Faizah ni bersama dengan Puan Jadwa sendiri. Kalau boleh kongsikan pasca pandemik ini, bagaimana mungkin kita nak lihat perniagaan syarikat Faizah? Okey, alhamdulillah. Sebenarnya masa pandemik kita dah melalui berbagai-bagai cabaran tentang pandemik, tapi bila dah pasca pandemik ni, jualan kita alhamdulillah masih maintain. Cuma kita hadapi masalah iaitu mata wang kita. Mata wang Malaysia kita agak lemah pada tahun ini, especially daripada awal tahun ni. So barang kebanyakannya beras kita adalah beras yang import daripada India, daripada Pakistan terutamanya, dan juga daripada Thailand dan juga barang-barang mentah yang lain kan. So bila barang mentah kita naik, kita tak boleh nak terus naikkan harga kepada pengguna. Jadi kita terpaksa absorb sedikit loss lah dekat situ lah. So margin kita agak turun lah pada tahun ini. Tapi macam mana pun kita harapkan sokongan daripada
pelanggan, pada pengguna-pengguna setia Faizah kan, untuk meneruskan menyokong kita, insya-Allah, sebab tujuan kita berniaga ni bukanlah semata-mata untuk keuntungan. Seboleh-bolehnya kita nak mempertahankanlah. Janji kita minta sokongan daripada pengguna kan. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya syarikat Faizah ni bersama dengan Puan Hajah Umi sudah 18 tahun menjadi penaja utama. Sokongan yang saya percaya tak ada hentinya, malah cukup sebati dalam jiwa Puan Hajah Umi sendiri. Bagaimana Puan Hajah melihat komitmen yang diberikan ini, dan walaupun disentuh oleh Puan Jakwa sebentar tadi dengan keadaan ekonomi yang tak menentu ini, tapi masih lagi tetap setia untuk bersama-sama membantu insan yang memerlukan ini. Sebab tujuan saya meniaga daripada awal lagi memang saya ingin nak membantu. Jadi macam mana kita tak untung pun, saya tetap ambil sebahagian daripada keuntungan tu untuk orang, untuk bagi program bersamamu. Dan untuk orang ramai yang membeli tu, dia pun sama-sama menyumbang. Dapat pahala. Jadi tiap-tiap orang yang membeli produk Faizah, semua produk sama ada rice atau non-rice, semua sekali dapat kongsi pahala. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya selagi TV3 teruskan program bersamamu, insya-Allah saya akan teruskan membantu. Alhamdulillah. Baik, kalau kita lihat sebenarnya bukan sahaja produk beras yang ada dalam jenama Faizah ini. Selain daripada bihun, tepung dan lain-lain lagi, kalau kita lihat ke atas meja ini ada pelbagai produk. Mungkin boleh kongsikan sedikit apa lagi produk yang diketengahkan oleh syarikat Faizah? Actually, kita memang dah lama sebenarnya kita ada produk ni, kita ada goodies. So, pasca pandemik ni kebetulannya weddings, majlis-majlis dah start balik semula diadakan pada tahun ni. So, kita kembali aktif lah untuk nak mempromosikan barangan goodies. Macam untuk khas untuk majlis-majlis kahwin, majlis acara-acara akikah ataupun birthday party dan sebagainya kan. Tapi ini adalah bahan-bahan goodies yang lebih bermanfaat lah. Betul. So macam ni kita ada kicap, kicap manis, kicap masin. So kita ada beras 250 gram basmati, mogul, basmati pusawa 1 to 1. Kita ada bihun Faizah, kita ada ketupat. Secara jujurnya, saya pernah menghadiri majlis akikah di Kedah dan salah satu door gift atau hadiahnya adalah beras Faizah. Saya macam, wah, ini ada manfaatnya, ada kegunaannya. Memang menarik kalau kita boleh ubah persepsi masyarakat hari ini untuk memberi sesuatu barangan yang bermanfaat seperti apa yang ada. Baik, dengan berbesar hatinya juga hari ini, kami di Malaysia hari ini nak menjemput yang berbahagia Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad. Hari ini kabarnya kita nak menerima cek sumbangan daripada syarikat Faizah sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini replika ceknya kita nak berikan kepada Puan Hajah Umi untuk diserahkan kepada pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad. Datuk Seri. Jumlahnya sebanyak RM150,000. Satu nilai yang saya percaya boleh memberi manfaat kepada insan-insan yang memerlukan. Baik, jemput duduk semuanya. Terima kasih kepada syarikat Faizah di atas sumbangan tersebut. Silakan Puan Hajah Umi. Alang-alang Datuk Seri dah bersama dengan kita hari ini. Mungkin Datuk Seri juga boleh kongsikanlah tentang sumbangan yang baru saja kita terima daripada syarikat Puan Faizah dan juga Puan Hajah Umi ini. Terima kasihlah Puan Hajah Faizah Umi kerana telah memberi sumbangan bersama-sama dengan Puan Jaduar pada pagi ini. Dan kami bagi pihak Media Prima mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana kita telah bersama-sama sejak lebih kurang 18 tahun di mana Puan Umi bersama-sama dengan Bersamamu. Jadi semangat ini akan memberi manfaat kepada ramai orang di Malaysia. Macam tadi kita dengar Puan cakap dah 250 orang dan juga sejak 18 tahun ni saya ingat dah beribu yang dah terima. Jadi sekali lagi lah manfaat ini kepada rakyat Malaysia ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Umi kerana rancangan ini sekian lama lah. Ya, betul. Dan tadi juga Puan Umi juga kata untung ataupun rugi sentiasa Puan Umi memberi. Ya, terima kasih sekali lagi ya Puan Umi.
Baik Datuk Seri dan juga Puan Hajar dan Puan Jadwa sendiri. Ini adalah saya percaya satu kerjasama yang sangat-sangat memberi manfaat untuk golongan yang memerlukan. Bagaimana mungkin Datuk Seri melihat sendiri kan kerjasama yang terbina ini dalam membantu golongan insan di luar sana dari segi pihak TV3 dan juga kerjasama daripada syarikat Faizah sendiri. InsyaAllah amanah yang telah diberikan oleh Puan Umi kepada kami itu, insyaAllah kami akan menjalankan tanggungjawab kami. Dan juga seperti mana yang kita tahu, dan dia akan memberi benefit daripada CSR yang Puan Umi buat ni, dia akan memberi benefit ramai kepada rakyat Malaysia. Dan insyaAllah kita harap akan berperpanjangan dan kita akan continue kalau boleh 20-30 tahun lagi ya Puan Umi, insyaAllah ya. Dan sedikit daripada Puan Umi? InsyaAllah selagi TV3 mensiarkan program bersamamu, insyaAllah saya akan bantu. Sebab ini bukan syarikat Faizah yang bantu, Allah SWT yang bantu melalui orang ramai yang beli produk Faizah. Tiap-tiap orang yang membeli produk syarikat Faizah, beras atau yang bukan beras, kita macam-macam produk ada, dapat menyumbang program bersama. Maknanya bukan hanya saya atau syarikat saya kan, kita hanya jadi perantaraan. Dan insya-Allah dengan kuasa Allah SWT akan dapat maju bersama dan kita dapat menyumbang pada orang yang memerlukan. Dan saya orang yang kita bantu sebelum ini, alhamdulillah ada yang dah habis universiti, ada yang dah membantu kawan-kawan. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita hanya bukan kita bagi macam tiap-tiap minggu yang ada program yang kita buat tiap-tiap minggu, kadang seminggu 2 kali. Kita tak tinggal begitu saja. Kita kena follow lagi sekali, kita tengok orang tu macam mana, pelajaran dia apa semua sekali. Jadi nampak alhamdulillah memang berkesan. Alhamdulillah. Dan pastinya kita pun dah berakhir di penghujung tahun 2022 ini. Pastinya ada banyak perancangan untuk tahun hadapan. Sedikit harapan daripada Puan Jadwa. Harapan kita pertama, of course lah, macam harapan saya secara peribadi dan harapan semua rakyat Malaysia sebenarnya, mengharapkan agar Malaysia akan lebih maju lagi. Semoga kita akan kuat untuk nak menempuh ujian ekonomi. Sebab masalah ekonomi ni bukan Malaysia saja, satu dunia. So harapan kita agar ringgit akan lebih tinggi dan lebih bagus, supaya kita mengelakkan untuk kenaikan harga lah, bukan setakat produk Faizah, semua produk juga yang dipasarankan, agar tidak terlalu membebankan rakyat. Baik, ini adalah momen yang sangat istimewa. Kami di pihak Malaysia hari ini mengucapkan terima kasih kepada Puan Hajar Umi, Puan Jadwa dan juga pihak syarikat Faizah. Datuk Seri sendiri bersama kami hari ini untuk penerimaan cek sumbangan daripada syarikat Faizah. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk semua yang dapat kita bantu. Terima kasih. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Rina dan Naz Rahman menghidupkan pagi anda 14 Disember ini, dan kita teruskan dengan apa yang sedang dipaparkan di akhbar-akhbar ruang utama kita. Jadi kita mengambil harian Metro dan juga Cosmo dahulu, dan kita highlight berita bapa dari neraka, Rina. Boleh percaya tak? Ini bukan manusia ni. Sebenarnya manusia bertopengkan, syaitan bertopengkan manusia. Apa yang berlaku sebenarnya? Jadi di sini dipaparkan kisah tentang seorang ayah yang telah mendera anaknya yang berumur 9 tahun sehingga maut, dan telah menanam anak beliau di persekitaran rumahnya saja di Jalan Bellamy ya. Okey, itu kisah di harian Metro, tetapi ini lebih kurang ceritanya pembunuhan kejam seorang bapa terhadap anak perempuan berusia 9 tahun seperti drama ngeri. Bunuh, sumbat anak dalam beg. Dan saya macam tak boleh nak, macam perkara yang sukar untuk kita terima sebenarnya. Kasih seorang ayah ini bagaimana boleh bertukar menjadi perasaan yang kejam hingga sanggup bunuh, kemudian tanam anak di Jalan Bellamy katanya. Saya tak boleh terima, hilang nilai keprimanusiaan. Semakin maju dunia, semakin hilang nilai manusia. Apakah tekanan yang dihadapi oleh bapa ini, kita pun tak tahu. Dia dijangkakan beliau telah kehilangan pekerjaan dan melepaskan geramnya kepada anaknya, dan ada seorang anak lagi yang berusia 5 tahun yang sedang didera. Jadi mungkin ada
berita baik di sanalah. Bapa ini telah pun ditangkap dan dihadapkan ke muka pengadilan. Okey, ini pula di berita harian, kenal pasti kaedah salur subsidi bersasar for B40 dan M40. Perdana Menteri arah Jabatan Kerajaan cari kaedah yang sesuai untuk melaksanakan subsidi bersasar dengan mengambil kira kepentingan pengguna dan juga industri. Subsidi pukal yang turut dimanfaatkan golongan kaya dan konglomerat akan disalurkan semula bagi menopang kumpulan B40 dan M40 ini. InsyaAllah semoga kabinet baru kita dapat membawa suatu pendekatan baru untuk mengagihkan subsidi-subsidi kita kepada rakyat Malaysia. Baiklah, kita teruskan dengan satu berita baik di mana kita cerita tentang kaum wanita lah. Saya tahu setiap wanita sememangnya menginginkan kekal muda dan berseri gitu kan Rina? Berseri-seri. Jadi Siti Saleha, artis dan jelitawan, bakal berkongsi rahsia awet muda beliau dalam rancangan Bual Bicara Women Talk, rancangan terbaru yang akan diudara 17 Disember 2022 Sabtu jam 5:30 petang yang dibawakan kepada anda oleh Flavex. Okey, kita nak saksikan sedikit VT ini berkenaan dengan kerjaan Buapak Waris Negeri Sembilan. Adat Perpatih kita agungkan. Silakan. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Berlangsung di Kampung Pulau Labu Negeri Sembilan, istiadat kerjaan masih diamalkan mengikut adat dan terurus mengikut aturannya. Istiadat kerjaan diadakan bertujuan melantik buapak atau ketua adat bagi kawasan berkenaan. Berbeza dengan negeri lain, Negeri Sembilan masih kuat mengamalkan adat perpatih dengan keunikan tersendiri. Dalam hierarki, adat perpatih, buapak berperanan sebagai ketua kelompok komuniti kecil yang dipanggil perut. Di daerah Labu ini, terdapat 3 perut yang membentuk waris suku Tanah Datar. Mereka terdiri dari Perut Tanah Datar Sorong Balas, Tanah Datar Tanjung Keling dan Tanah Datar Gunung Pasir. Jawatan buapak bagi suku Tanah Datar di Labu ini membawa gelaran Datuk Jenara dan digilirkan antara ketiga-tiga perut berkenaan. Datuk Jenara ni di sisi Datuk Muda Labu Berjaya Tunggal ni, dia adalah Datuk yang berkedudukan nombor 4. Di samping Datuk Jenara ni adalah Datuk Jemuda. Mana Datuk Jenara suku Tanah Datar, Datuk Jemuda suku Dian Tunggal. Jadi yang mereka ni kiri kanan pada Datuk Muda Labu dan adalah tunggak untuk menjalankan apa-apa saja istiadat adat di kawasan Labu ini. Upacara ini dibuat berikutan kematian penyandangnya, Allahyarham Idrus Ismail dari Perut Tanah Datar Gunung Pasir. Jawatan tersebut diganti dan diberikan kepada Ismail Abdul Samad dari Perut Tanah Datar Sorong Balas. Setelah hampir 70 tahun upacara besar-besaran ini tidak dilakukan, majlis yang diadakan pada November lalu berjaya mengumpul ketiga-tiga buapak. Dengan ini mengisytiharkan Tuan Haji Ismail bin Abdul Samad sebagai penyandang utama bagi suku Tanah Datar yang membawa gelaran Tenggeruman Datuk Endara. Dianggarkan lebih 8,000 individu pelbagai peringkat usia dalam kelompok suku Tanah Datar di Mukim Labu ini. Sebab kita dalam adat perpatih ini, kita sentiasa dalam istilah gotong royong. Gotong royong ni dengan banyak dan ramainya anak-anak buah menyebabkan kita ada dana yang cukup. Anak-anak buah suku Tanah Datar, Tuan Paleh, Tanah Datar Gunung Pasir, Tanah Datar Keling ni, dia mempunyai berbagai kebolehan yang boleh membantu dan mengembangkan masyarakat di Mukim Labu ni di bawah pentadbiran Datuk Muda Labu. Selepas istiadat pelantikan ini selesai, hadirin dijamu dengan jamuan tengah hari. Meja utama diduduki oleh Datuk Lembaga dan buapak. Kari kepala kambing menjadi menu utama yang dihidangkan sebagaimana mengikut tradisi masyarakat dan budaya dahulu kala. Tetamu yang hadir pula hanya boleh menikmati hidangan mereka selepas Datuk Lembaga, Datuk Muda Labu menjamah hidangan kepala kambing. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.
Dengan bersendikan adat, maka kemuafakatan itu lebih mudah dijalankan dan penyatuan dapat direalisasikan. Semoga usaha ini diteruskan dan dapat diwarisi oleh generasi muda masa kini. Itulah dia proses memilih buapa ya dalam adat pepatih atau lareh bodi caniago. Itu saja bahasa Minangnya. Okey, baiklah. Sambil anda menantikan pagi esok perlawanan Maghribi dan juga Perancis, apa kata kalau beri tumpuan terlebih dahulu terhadap perlawanan Persahabatan Bola Sepak Malaysia menentang Maldives jam 8.45 malam ini di TV9. TV9, jadi kita sokong Harimau Melaya. Selepas itu kita sokong pasukan kegemaran anda di Piala Dunia ya. Ini dia Malaysia versus Maldives 8.45 malam di TV9. Sementara itu kepada anda yang menjengkang mata, good luck to you. Siapa yang potong rambut macam Lionel Messi macam saya? Okeylah, bolehlah. Boleh. Itu yang awak nak dengar kan. Terima kasih kepada anda yang menonton bersama kami. Mudah-mudahan siaran 1 jam hari ini memberi manfaat untuk semua. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Jumpa lagi.